Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Fatin Nabilah binti Abdul Wahid. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan topik mengenai epistemologi dan isu semasa. Ini ialah ahli kumpulan saya. Terlebih dahulu, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Natasha binti Muhammad Yusof. Jadi, saya akan membentangkan topik ini mengenai pengenalan dan juga salah satu ideologi yang seringkali terjadi di Malaysia. Rentetan daripada perkembangan teknologi pada masa kini, terutamanya media sosial, yang menjadi satu perkara yang tidak asing lagi bagi setiap lapisan umum masyarakat, ia menjadikan suatu informasi tersebut tidak dapat diterima dan dipastikan kesahihannya untuk disebarkan. Oleh itu, perkara ini tidak seiring dengan konsep epistemologi di mana setiap ilmu tersebut haruslah mempunyai kebenaran, kepercayaan dan juga pembuktian. Hal ini menyebabkan berlakunya implikasi terhadap epistemologi dan wujudnya ideologi yang bertentangan dengan agama, iaitu sekularisme, modernisme, pasca-modernisme, ideologi relativisme pasca-moden dan juga dualisme. Seterusnya, pada bahagian saya akan membahaskan lebih lagi berkenaan dengan topik sekularisme yang sangat umum berlakunya di setiap negara, terutamanya di Malaysia. Okey, sekularisme ini adalah satu ideologi yang sangat tidak asing lagi bagi setiap negara dan juga Malaysia terutamanya. Malaysia juga tidak terkecuali untuk terlibat dalam ideologi sekularisme ini. Jadi mari kita lihat apa itu yang dimaksudkan dengan sekularisme. Sekularisme ini berasal daripada perkataan Latin iaitu seculum yang bermaksud zaman. Manakala menurut Oxford Advanced Learners Dictionary, secularism ini membawa maksud the belief that religion should not be involved in the organization of society, education and so on. Jadi, berdasarkan daripada definisi-definisi tersebut, kita dapat lihat bahawa secularism ini sangat menekankan konsep pemisahan antara agama dan juga dunia. Dia sangat menekankan bahawa setiap pelaksanaan ekonomi, politik maupun apa saja urusan di dunia ini, mereka sangat mengetepikan agama dalam setiap urusan mereka. Hal ini sangat bertentangan dengan agama di mana agama Islam terutamanya sangat menggunakan sumber rujukan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama dalam melaksanakan apa saja urusan di dalam dunia ini, termasuklah politik, ekonomi dan sebagainya. Seterusnya, terdapat 3 unsur utama di dalam secularism, iaitu disenchantment of nature, desecularization of politics dan juga deconsecration of values. Disenchantment of nature adalah pembebasan alam tabi'i dari tafsiran keagamaan, di mana unsur ini bermaksud bahawa alam tabi'i bebas dari kekuasaan. Alim ulama ini tidak diberi kekuasaan untuk mengesahkan segala informasi, segala isu semasa yang berlaku di dalam negara. Maka terlahirlah manusia-manusia yang mampu mengeksploitasi segala maklumat yang mereka peroleh untuk disebarkan tanpa sebarang bukti yang kukuh. Seterusnya adalah desecularization of politics, iaitu penafian kepimpinan yang disahkan oleh agama. Unsur ini menghilangkan segala unsur keagamaan dalam politik. Maka, untuk melantik setiap pemimpin, mereka tidak perlu mengesahkan keagamaan mereka. Jadi di sini unsur tersebut sangat membenarkan setiap manusia itu berhak untuk menjadi pemimpin walaupun tidak mempunyai kelayakan rohani. Seterusnya adalah deconsecration of values, penafian kesucian dan kekekalan nilai-nilai hidup. Di sini, unsur ini sangat mengenepikan unsur-unsur penyucian nilai agama dalam minda dan tingkah laku manusia. Mereka menggunakan agama sebagai alat sokongan sahaja untuk mendapat pengaruh daripada orang sekeliling, terutamanya kepada masyarakat Islam.
Akhir sekali, di sini saya akan membahaskan pula tentang kesan sekularisme ini terhadap umat Islam. Kesan ini tidak tertumpu kepada individu saja, tetapi ia juga kepada masyarakat dan juga negara. Di sini, individu yang mempunyai ideologi sekularisme, mereka lebih cenderung untuk mengutamakan nilai kekayaan material berbanding nilai kerohanian dalam kehidupan. Ini akan menyebabkan berlakunya jenayah secara berleluasa tanpa mengira tali persaudaraan dalam kehidupan mereka. Seterusnya, kesan ideologi ini kepada masyarakat akan menyebabkan mereka lebih terarah kepada kebebasan yang tidak berlandaskan syariat agama seperti LGBT, homoseksual dan sebagainya. Seterusnya adalah kesan terhadap negara yang dijajahi dengan ideologi sekularisme adalah menyebabkan pemerintahan negara tersebut memberi hak kebebasan beragama berdasarkan akal fikiran masyarakat dan juga memberi ruang kepada masyarakat untuk menukar agama secara terbuka. Hal ini akan menyebabkan keharmonian negara tersebut diancam oleh fikiran ideologi ini. Jadi ini saja yang saya bentangkan mengenai sekularisme. Ideologi seterusnya akan dibentangkan pula oleh rakan ahli kumpulan saya. Terima kasih. Kita akan perkenalkan pula dengan topik modernisme. Baiklah, apakah itu modernisme? Modernisme adalah satu ideologi yang mementingkan pemikiran yang rasional ketika menentukan kebenaran dan menciptakan kecemerlangan atas dasar sifat manusia daripada agama. Manusia dapat maju jaya dengan alasan dan menciptakan masyarakat manusia yang baru ataupun dikenali sebagai humanisme. Modernisme percaya bahawa kebenaran sains bersifat mutlak dan objektif, tidak memiliki nilai kemanusiaan yang hanya berdasarkan kepada logik akal sahaja dan tidak melibatkan roh, emosi, intuisi dan juga jasmani. Modernisme merupakan pemutusan hubungan dengan bentuk-bentuk masa lalu dengan mencari bentuk-bentuk ekspresi baru sejak akhir abad ke-19 hingga ke abad 20. Terutama pada tahun-tahun setelah Perang Dunia yang Pertama. Modernisme menaikkan zaman eksperimentasi yang bersifat artistik lah. Mereka membuat seni dan sebagainya. Di era yang ditandai oleh industri, penggunaan kapitalisme yang global, perubatan sosial yang cepat dan kemajuan dalam sains dan ilmu sosial seperti teori Freudian, kaum modernis merasa jauh dari moral, kepercayaan dan adat istiadat era Victoria. Idea-idea baru dalam ideologi ini, idea-idea baru dalam psikologi, falsafah dan teori politik mendorong pencarian ekspresi baru. Salah seorang tokoh modernis iaitu René Descartes telah dianggap sebagai bapa falsafah moden dan beliau telah menggerakkan pemikiran ataupun cara ideologi rasionalisme yang merupakan salah satu antaranya ciri-ciri khas dalam konsep modernisme. Dan rasionalisme ini ialah kaedah kita untuk menggunakan akal untuk memahami dunia dan cara memperoleh apa-apa sahaja pengetahuan seperti ilmu sains dan sebagainya. Apakah ciri-ciri modernisme? Baiklah, terdapat beberapa ciri-ciri modernisme. Yang pertama, modernisme ini mereka lebih menggunakan akal fikiran mereka yang logik lah. Bermaksud mereka akan menghalang golongan yang mempercayai ataupun yang baru mempercayai modernisme ini, pemikiran ini untuk mengetepikan agama. Dan ini kerana mereka mengatakan bahawa jika mereka terlalu fokus kepada agama, mereka tidak dapat untuk mencapai kejayaan. Memang ini sebenarnya telah mengeluarkan manusia dari jiwa manusia itu sendiri ataupun rohani mereka sendiri. Modernisme adalah cara berfikir yang percaya bahawa diri kita boleh selesai. Masalah kita hanya Allah pencipta dan penguasa alam semesta adalah satu-satunya yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Modernisme ini juga tidak mendapat jawapan yang betul atau tepat dalam setiap perkara yang mereka ingin cari atau ingin menemukan, kerana semuanya adalah relatif. Mereka juga mengatakan bahawa kebenaran dan moral
hanya berubah mengikut peredaran masa dan tidak tetap mengikut sesuatu kepercayaan. Okay, sebagai contohnya Islam, mereka tidak percaya yang Al-Quran kita tu akan kekal setiap masa, akan sama, kandungannya akan sama setiap masa. Dan bagi mereka kandungan Al-Quran, Bible dan kitab-kitab yang lain akan berubah mengikut peredaran masa. Dan mereka menganggap orang-orang yang percaya agama adalah orang yang kolot kerana mereka hanya tetap kepada sesuatu kepercayaan yang tidak berubah. Dan sebagai contoh, ahli modernisme ni ataupun mereka-mereka yang percayai ideologi modernisme ini tidak kisah jika anda menukar style rambut anda setiap tahun, kerana bagi mereka itu adalah cara untuk kita mengikut peredaran masa ataupun mengikut trend lah. Dan bukan itu saja, fashion, model dan perkara-perkara artistik juga akan buat kita perlu ubah mengikut peredaran masa. Dan itu adalah salah satu cara ataupun ciri berfikir dengan pemikiran modernisme. Pasca modernisme merupakan salah satu gagasan yang dimulai selepas modernisme, iaitu cara berfikir yang didasarkan pada sesuatu pemikiran bahawa untuk melihat sesuatu dan bahawa segala sesuatu dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip logik. Okey, pasca modernisme ini diorang percaya bahawa masalah yang dilihat dalam sains dan ilmu pengetahuan, dan mereka percaya manusia tidak hanya berdasarkan ilmu pengetahuan saja, tapi mereka juga terdiri daripada roh, emosi, intuisi dan juga jasmani. Konstruksionisme sosial ataupun social constructivist adalah teori tentang bagaimana pengetahuan diciptakan. Dikatakan bahawa semua manusia yang kita ketahui pada dasarnya pada pemikiran dan keyakinan kita sendiri, dan bahawa manusia tidak ada dunia nyata di luar. Tidak semestinya pernyataan ataupun pemikiran kita itu tentang dunia luar adalah benar. Tetapi konstruksionisme sosial masih memperlakukan wacana seolah-olah mereka memiliki objektif. Sebagai contoh, meskipun kita berlainan dengan diri sendiri, konstruksionisme sosial tetap percaya bahawa pernyataannya sendiri tentang sesuatu kepercayaan adalah benar. Maknanya mereka yakin dengan kepercayaan mereka, tetapi kepercayaan mereka itu tidak semestinya benar. Hal ini kerana beberapa ahli ataupun mereka yang percaya pasca modernisme ini telah melakukan beberapa eksperimen, dan jika eksperimen itu tidak jadi, maknanya mereka akan mengatakan bahawa mungkin apa yang mereka fikirkan itu adalah tidak benar. Apakah itu dekonstruksionisme? Dekonstruksionisme adalah sesuatu teori tentang bahasa yang dikembangkan oleh dua sarjana Perancis ataupun cendekiawan Perancis, iaitu Jacques Derrida dan Ferdinand de Saussure. Derrida ini beliau berfokus kepada cara-cara bahawa kata-kata tidak memiliki maksud yang sebenarnya. Maknanya setiap kata-kata kita mungkin sesetengahnya tidak ada maksud. Dan Ferdinand pula mengatakan bahawa apabila kita berkata-kata, ia akan ada maksud jika kita mencampurkan dengan perkataan yang berbeza. Idea mereka berdua ini disebut sebagai penanda ataupun arbiter antara penanda dan petanda. Kedua teori Jacques Derrida dan Ferdinand de Saussure ini telah membuktikan bahawa bagaimana bahasa dimulakan dan bagaimana manusia boleh berhubung antara satu sama lain, dan bagaimana kita boleh memahami manusia yang lain melalui kata-kata mereka sahaja. Dan sekarang kita ada seorang falsafah yang agak terkenal juga dengan pemikiran pasca modernisme ini, iaitu Thomas Kuhn, merupakan ahli falsafah Amerika pada abad ke-20. Thomas Kuhn telah mempertanyakan dan menyoal tentang keberkesanaan modernisme. Dan beliau telah mengatakan bahawa objektiviti sains dalam pemikiran moden. Tapi sains ni juga memiliki aspek yang tidak rasional atau logik. Sedangkan kepercayaan modernisme ini mereka percaya bahawa hanya pemikiran akal logik saja dapat membantu kejayaan sesebuah organisasi ataupun seorang manusia. Dan Thomas Kuhn juga telah mempertikaikan jika pemikiran modernisme itu adalah hanya berdasarkan akal logik, tetapi kenapa ada ilmu sains yang dipengaruhi oleh faktor emosi ataupun psikologi.
dan sosiologi manusia, yang berarti bahawa sains ini bukan hanya pada logik akal tetapi menyeliputi seluruh aspek-aspek manusia, iaitu emosi, rohani, jasmani dan intuisi. Terdapat beberapa konsep pasca modernisme yang diterapkan kepada mereka yang mempercayai ideologi ini. Yang pertama adalah konsep hidup hanya di sini. Maknanya kehidupan, mereka mempercayai bahawa kehidupan hanya di dunia. Mereka tidak percaya benda-benda yang gaib seperti neraka, akhirat, syurga, hukum-hukuman yang kita dapat jika kita melakukan kesalahan seperti membunuh ataupun merogol. Yang kedua, mereka membuat penolakan terhadap segala naratif besar. Naratif-naratif besar ini diguna pakai oleh orang yang mempercayai modernisme, dan pasca modernisme pula hanya mempercayai naratif-naratif kecil. Konsep-konsep yang ketiga yang diterapkan oleh pasca modernisme adalah mereka skeptisisme terhadap kemajuan. Ini bermaksud mereka sangsi jika seseorang manusia itu boleh maju ataupun tidak, kerana mereka telah melalui zaman modernisme di mana ilmu sains yang membuatkan perang dunia pertama dan kedua telah memusnahkan dan menghancurkan hidup mereka dan orang-orang di sekeliling mereka. Konsep yang diterapkan oleh pasca modernisme adalah semua kebenaran bergantung kepada konstruksi budaya semata-mata. Terdapat beberapa kaedah penyebaran pasca modernisme. Saya akan sebut 3 sahaja, iaitu relativisme, pluralisme dan fetishisme. Okey, relativisme ini apakah ia? Okey, relativisme ini adalah ilmu sebagai komoditi, dan objektif mereka menyebarkan relativisme ini adalah untuk menyamaratakan hierarki, realiti, ilmu dan nilai antara semua manusia, dan ini menganggap bahawa semua manusia adalah pada kedudukan yang sama. Walaupun mereka kerja petani, kerja accountant dan sebagainya, mereka semua berada di satu hierarki yang sama. Bagaimana mereka menyebarkannya? Okey, mereka menyebarkannya melalui teknologi, keganasan dan penggunaan dadah. Yang kedua, kita mempunyai pluralisme. Okey, pluralisme ini adalah fenomena bahawa agama itu tidak boleh diterapkan oleh semua manusia, dan semua manusia mempunyai hidup yang bebas. Dan salah satu fenomena pluralisme ini adalah LGBT, penyuka sama jenis, lesbian, gay, bisexual, transseksual dan sebagainya. Objektif pluralisme ini diterapkan adalah untuk memusnahkan keunikan realiti, di mana realiti kita bahawa lelaki dan perempuan sepatutnya berpasangan, tetapi mereka ingin memusnahkan bahawa perempuan dan perempuan juga boleh berhubungan, dan lelaki juga boleh berhubungan, dan bagi mereka ia adalah tidak salah sama sekali. Bagaimana mereka menyebarkan ideologi LGBT ini ataupun pluralisme ini adalah dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok dan sebagainya. Yang ketiga, kita mempunyai fetishisme. Okey, fetishisme ini merupakan fenomena yang tidak asing dan sangat diketahui oleh semua, di mana sekarang kita ada robot-robot yang berteknologi canggih, kita ada klon manusia, di mana ada sesetengah daripada mereka di barat, mereka percayai bahawa jika mayat disimpan di dalam sebuah cube yang beku, apabila diorang buka selepas 20,000 tahun nanti, mayat itu boleh hidup semula. Itu adalah antaranya fenomena fetishisme. Dan mengapa mereka mencipta fetishisme ini? Okey, objektif mereka mencipta fetishisme ini adalah untuk mengisi dan mencipta roh. Dan bagi mereka, manusia tidak akan mati dan manusia akan sentiasa hidup, walaupun mungkin pada dasarnya jasad dan roh mereka sudah berpisah, tapi mereka percaya bahawa jasad mereka masih boleh digunakan dan akan kekal di dunia sampai bila-bila. Dan mereka menyebarkan fetishisme ini dengan mencipta robot-robot yang berteknologi canggih seperti AI teknologi yang boleh berfikir dan mempunyai perasaan seperti manusia, dan juga mereka menciptakan sesebuah alat yang boleh membantu manusia untuk hidup selepas 20,000 tahun yang akan datang, walaupun mereka sudah menjadi mayat. Terdapat beberapa perbezaan antara pemikiran modernisme dan pasca modernisme. Antara yang jelas adalah sejarah. Bagi modernisme, mereka mempercayai bahawa sejarah adalah suatu fakta yang telah ditulis dan yang telah berlaku.
Manakala pasca modernisme perlu percaya bahawa sejarah adalah sesuatu yang ditulis oleh pemenang dan bukan berdasarkan perkara yang benar. Dan yang kedua, hierarki ataupun kelas-kelas sosial di dalam kepercayaan modernisme ini adalah lebih jelas berbanding pasca modernisme. Di mana pasca modernisme percaya bahawa hierarki bagi setiap manusia adalah sama di sebuah tingkat yang sama dan semua manusia tiada perbezaan daripada kelas-kelas sosial. Modernisme mempercayai agama yang lebih tradisional, manakala pasca modernisme mempercayai agama New Age. Budaya modernisme adalah budaya yang bertahap tinggi, dan bagi pasca modernisme adalah tinggi dan rendah. Modernisme percaya atas keseriusan niat dan tujuan seseorang manusia, manakala pasca modernisme percaya bahawa niat dan tujuan seseorang adalah sebuah permainan untuk mendapatkan atau ingin menjayakan sesuatu dalam hidup mereka. Contoh-contoh perbezaan yang jelas modernisme dan pasca modernisme yang pertama adalah seorang artis pada zaman modernisme iaitu Picasso dan seorang yang percaya kepada pasca modernisme iaitu Andy Warhol. Yang kedua kita mengenai seni bina Chicago untuk modernisme dan seni bina Las Vegas untuk pasca modernisme. Kedua-dua ciri-ciri seni bina modernisme dan pasca modernisme ini adalah sangat berbeza berdasarkan gambar yang saya tunjuk di sebelah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Wana Atira binti Wan Suhaimi, akan menyambung pembintangan dengan tajuk Ideologi Relativisme Pasca Moden. Relativisme merupakan satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu perkara yang bersifat tidak tetap dan mutlak. Ianya boleh berubah mengikut suasana persekitaran. Relativisme juga membawa maksud kepada kepercayaan bahawa ilmu pengetahuan, kebenaran dan nilai moral ditentukan secara berkait dengan budaya, masyarakat dan konteks pensejarahan. Relativisme juga berkait tentang teori atau pengetahuan bahawa penilaian adalah relatif dan berbeza-beza menurut situasi, peristiwa dan individu yang mengalaminya. Kebenaran dinilai relatif, tidak mutlak dan saling berbeza antara budaya dengan budaya yang lain, individu dengan individu yang lain dan situasi dengan situasi yang lain. Terdapat 4 ciri-ciri relativisme iaitu menafikan universalisme, menafikan absolutisme, menafikan objektivisme dan menafikan monisme. Menafikan universalisme membawa maksud tidak wujud satu persatuan sejagat berkenaan kebenaran, kebaikan dan lain-lain. Menafikan absolutisme membawa maksud tidak wujud nilai-nilai yang bersifat tepat dan tidak berubah seperti nilai kebenaran, kebaikan, keburukan dan lain-lain. Kemudian, menafikan objektivisme ialah nilai kognitif, etika dan estetika tidak bebas dari pengaruh minda atau mind independent dan nilai ini tidak mampu bebas tanpa bergantung kepada pemikiran manusia yang saling berbeza. Seterusnya, menafikan monisme ialah tiada bidang yang menyediakan hanya satu pandangan, penilaian dan norma yang tetap. Relativisme mungkin menerima nilai yang tepat atau local monism tetapi bukan nilai sejagat atau universal monism. Selain itu, terdapat 7 domain relativisme iaitu sesuatu makna, kebenaran, metafizik, realiti, nilai ilmu, nilai moral dan nilai seni. Untuk lebih memahami, sesuatu makna direlatifkan oleh bahasa, manakala kebenaran direlatifkan dengan teori. Seterusnya, metafizik direlatifkan dengan paradigma saintifik dan realiti direlatifkan dengan budaya. Kemudian, nilai ilmu direlatifkan dengan masyarakat, nilai moral direlatifkan oleh individu dan nilai seni direlatifkan oleh tempoh sejarah. Intipati cabaran ideologi semasa yang sedang dihadapi oleh umat manusia lokal dan global yang terbit dari pemikiran falsafah relativisme yang menafikan kewujudan hakikat dan kebenaran yang boleh diketahui di luar diri manusia, sebaliknya bergantung pada kerangka pemikiran masing-masing. Itulah penerangan untuk relativisme pasca moden, kehidupan tanpa hakikat dan kebenaran. Terdapat 4 cabang tentang relativisme pasca moden, kehidupan tanpa hakikat dan kebenaran iaitu agama, etika, psikologi atau sosiologi dan politik atau ekonomi. Berdasarkan slide, terdapat beberapa contoh untuk setiap cabang. Antara contoh untuk agama ialah skeptisisme dan etisme, manakala contoh untuk etika ialah hedonisme dan narsisisme.
Selain itu, untuk psikologi atau sosiologi ialah penafian hakikat insan dan pendidikan politically correct. Dan untuk politik atau ekonomi ialah politik pasca kebenaran dan anarki serta politik identiti. Seterusnya, relativisme juga mempunyai beberapa implikasi pasca moden yang melibatkan undang-undang, sains, sejarah, falsafah, budaya dan moral dan sosial. Pertama sekali, undang-undang. Undang-undang ialah penolakan autoriti dan tradisi. Identiti yang dikembangkan menolak identiti atau nilai barat yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, cita-cita individu, kemajuan individu dan keunggulan individu. Seperti contoh, menolak tradisi Melayu dan berpegang kepada tradisi barat. Kedua ialah sains yang menyatakan tidak seharusnya memiliki tempat khusus dalam hidup. Ketiga, sejarah. Menulis semula sejarah sebagai fiksyen. Sejarah akan melalui proses penceritaan para sejarawan, melalui pentafsiran oleh ahli sejarah berdasarkan ideologi dan kepentingan. Keempat ialah falsafah. Pandangan yang menolak tuntutan objektiviti dalam perkara tertentu dan menegaskan bahawa fakta dalam perkara tersebut relatif terhadap perspektif pemerhati atau konteks di mana ia dinilai. Kesannya, orang awam mampu untuk mengeluarkan hujahnya untuk dijadikan falsafah dan orang-orang yang berilmu akan dipandang serong oleh penganut relativisme. Kelima ialah budaya. Pandangan dicirikan oleh penilaian aktiviti, peristiwa dan perspektif yang menekankan khusus mengenai keseluruhan atau sebahagian. Bebas memilih mana-mana budaya yang disifatkan baik dan berkualiti. Tercetusnya perpecahan kaum kerana relativisme budaya memandang bahawa tidak ada budaya yang lebih baik dari budaya lainnya. Kesannya, seseorang itu tidak mengamalkan adat dan budaya dari nenek moyangnya. Namun, budaya nenek moyang akan dianggap serong di mata orang lain. Oleh kerana itu, mudahlah seseorang itu terpedaya dengan budaya baru, contoh budaya barat atau budaya K-pop. Pendapat ini disokong oleh Ulrich Beck, iaitu ahli falsafah Jerman, yang menyatakan bahawa manusia pasca moden sebenarnya hidup dalam era moderniti yang kedua atau second modernity, di mana institusi moden semakin global serta kehidupan seharian tidak lagi berlandaskan tradisi dan adat. Masyarakat industri diganti dengan masyarakat berisiko dan penuh dengan ketidakpastian kerana tidak mempunyai pola yang tegas atau lack of pattern dan keadaan masyarakat yang kacau bilau atau chaos. Keenam ialah moral yang bermaksud kesusilaan, adab, sopan santun dan tradisi yang menentukan peraturan serta piawaian sesuatu komuniti. Kemerosotan nilai-nilai moral kerana setiap pandangan tidak ada hak mutlak atas salah. Yang terakhir ialah sosial, pergaulan dan pencampuran sesama masyarakat, dan ini juga dikaitkan dengan hubungan sesama manusia. Gejala sosial akan bertambah kerana tidak ada yang boleh menilai seseorang itu salah atau tidak, seterusnya menyebabkan gejala tersebut semakin menjadi-jadi. Sekian sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Sarah Syazwani binti Asmawi, akan menyambung pembentangan untuk subtopik seterusnya yang bertajuk dualisme. Dualisme adalah suatu konsep yang berhubungan dengan kewujudan dua elemen yang berbeza pada suatu benda atau perkara. Dualisme berlaku di mana apabila dua perkara berjalan seiring tetapi tidak wujud keserasian. Dualisme boleh berlaku dalam pemikiran, ilmu, sikap dan amalan. Seterusnya, intipati cabaran falsafah semasa yang sedang dihadapi oleh masyarakat lokal dan global yang terbit dari pemikiran dualisme ini telah membahagikan kehidupan kepada dua pendekatan yang ekstrim. René Descartes, iaitu seorang ahli falsafah Perancis, telah memperkenalkan konsep Cartesian dualism, di mana konsep ini membezakan minda ataupun immaterial mind dan tubuh badan material body yang saling bertindak balas. Terdapat dua pola ekstrim yang dibahagikan oleh Cartesian dualism, iaitu berfikir sebagai sifat mutlak manusia, manakala alam semesta sebagai makhluk yang tiada apa-apa nilai dan tidak mempunyai makna. Seterusnya, kita lihat kepada implikasi ideologi dualisme ini yang banyak memberikan kesan negatif kepada masyarakat, terutamanya di dalam bidang pendidikan.
Malaysia merupakan antara negara-negara Islam yang mudah untuk diserang oleh musuh dari segi idea dan fahaman. Antara implikasi konsep Cartesian dualisme yang ketara ialah seni dipisahkan dengan sains, di mana perkara ini dapat dilihat dengan jelas melalui sistem pendidikan pada masa kini. Selain itu, kuantitatif dipisahkan dengan kualitatif, spiritual dan material, subjek dan objektif, moral dan legal, mind dan body, yang juga telah memisahkan rohani dan jasmani di dalam diri masyarakat. Kita lihat kesan ideologi dualisme ini kepada negara. Secara amnya, setiap falsafah yang ada di negara kita adalah datangnya dari pemimpin yang berlatar belakangkan ideologi yang sama. Namun begitu, falsafah tersebut tidak diikuti. Hal ini kerana dualisme telah mewujudkan dua domain ilmu yang membawa maksud yang tidak sama, di mana ia telah menyebabkan konflik dalam pemikiran terjadi dan ia juga terhubung dengan binaan sistem. Dasar yang telah diwujudkan pada waktu kini merupakan perkara yang mudah dan diperlihatkan falsafah murni dalam membentuk pemikiran dan mengangkat budaya tempatan. Kesannya, pemimpin merangka, merancang dan mengambil contoh-contoh peradaban daripada negara barat berbanding peradaban daripada negara-negara Islam. Seterusnya, ideologi dualisme telah memberi impak kepada institusi dengan pengasingan di antara ilmu agama dan sistem institusi negara ialah perkara yang amat penting pada persoalan dualisme Cartesian ini. Sebagai contoh, setiap ilmu yang diajar pada masa kini hanyalah berdasarkan kepada logik akal dan hasil uji kaji seperti sains, fizik, kimia dan lain-lain semata-mata dengan mengasingkan ciri-ciri ketuhanan dalam setiap subjek yang diajar. Ilmu akli dan nakli bermaksud kesepaduan antara kemanusiaan dan bimbingan wahyu, dan kesannya matlamat untuk melahirkan generasi muda yang mampu melihat agama Islam sebagai sebuah agama yang tidak bersifat ritual sahaja, tetapi cara hidup yang syumul dan dapat memenuhi segala keperluan dan matlamat kehidupan manusia sukar dicapai. Akhir sekali, dualisme Cartesian ini telah menyebabkan perpisahan dan menghalang integrasi di antara dua kaedah saintifik, iaitu kaedah empiris dan kaedah teoritis, yakni memisahkan dan menghalang integrasi di antara sains dan agama. Lalu, perkara ini membawa kepada akhlak yang buruk dan tidak disukai di dalam agama Islam akan tercetus. Impak yang akan berlaku terhadap masyarakat adalah akan berlakunya masyarakat yang tidak mempunyai amalan yang betul ataupun amalan yang buruk. Sekian sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Umairah binti Hishamuddin. Saya akan meneruskan pembentangan rakan saya untuk subtopik yang seterusnya, iaitu implikasi terhadap epistemologi. Kesan yang didapati daripada penerimaan epistemologi dalam kehidupan terbahagi kepada dua, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Antara kesan positif epistemologi dalam kehidupan dari aspek diri ialah dapat membantu memahami cara manusia itu berfikir. Menerusi epistemologi yang memfokuskan perbincangan kepada teori ilmu dari segi sumber dan kaedah perolehan ilmu, hierarki atau tingkatan ilmu, pengkelasan ilmu mengikut jenis dan sifat akan membolehkan seseorang itu untuk berfikir secara waras, seterusnya menjadi pemacu kepada penjanaan ilmu yang lebih bersifat harmoni dan holistik. Contohnya, kita boleh melihat perbezaan daripada ilmu Islam dan juga ilmu Barat. Islam menyatakan sumber ilmu itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajarkan manusia supaya manusia yang berakal itu berfikir. Manakala dari segi Barat pula menyatakan bahawa ilmu itu sendiri datang daripada akal mereka semata-mata yang bukan bersumberkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini juga berkait rapat sebab mengapa Allah Subhanahu Wa Taala melontarkan wahyu pertama selaras dengan cara berfikir manusia. Selain itu, dari aspek masyarakat pula,
Epistemologi dapat menggalakkan masyarakat untuk melakukan kajian terhadap sesuatu ilmu. Hal ini kerana sesuatu ilmu itu perlulah dibuktikan kesahihannya untuk mengenal pasti bahawa ilmu tersebut merupakan ilmu yang sebenarnya mengikut epistemologi. Mari kita ambil contoh. Universiti-universiti di Malaysia kebanyakannya mewajibkan para pelajar mereka untuk melakukan kajian terhadap sesuatu perkara mengikut bidang yang diambil oleh mereka. Namun begitu, kajian tersebut bukanlah bertentangan dengan fahaman agama masyarakat di Malaysia, terutamanya agama Islam. Kesannya, para pelajar dapat berfikir ketika melakukan kajian yang dijalankan dan juga mencari sebab yang benar mengenai kajian itu. Di samping itu, tidak lupa juga kesan epistemologi menurut aspek negara, iaitu dapat menyumbang kepada perkembangan ilmu sains dan teknologi meningkat pesat di negara ini. Hal ini kerana terdapat satu fahaman yang dikenali sebagai fahaman pragmatisme, di mana fahaman ini mementingkan keupayaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tanpa menitik beratkan sumber pengetahuan. Tambahan lagi, fahaman ini diketuai oleh John Dewey yang melibatkan fahaman-fahaman terdahulu seperti rasionalisme dan empirisisme. Bukan itu sahaja, kebangkitan ilmu sains dan teknologi juga dapat disunting melalui fahaman ini. Tambahan lagi, fahaman ini turut membantu negara yang melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan sesuatu masalah melalui ilmu yang mereka perolehi berlandaskan dua perkara ini, iaitu sains dan teknologi. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan memberikan peluang kepada rakan saya untuk meneruskan kesan negatif epistemologi dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adiba binti Zainuddin dan saya akan menyambung untuk kesan negatif. Di samping beberapa kesan positif yang telah diterangkan oleh sahabat saya sebentar tadi, terdapat juga banyak kelemahan atau kesan negatif epistemologi ke atas masyarakat di Malaysia. Antaranya ialah wujud fahaman rasionalisme yang merupakan salah satu aliran di dalam epistemologi itu sendiri, di mana rasionalisme merupakan pemikiran falsafah yang menyatakan bahawa adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan menguji pengetahuan. Oleh itu, secara dasarnya, rasionalisme ini berasaskan nilai-nilai saintifik yang menolak adanya wahyu dan mukjizat kerana kedua-dua yang terbabit dianggap tidak rasional. Hal ini kerana ianya tidak dianggap rasional kerana tiada bukti yang dapat menunjukkan adanya wahyu dan mukjizat itu wujud dan mengikut akal fikiran manusia yang penuh kelemahannya. Ianya tidak logik atau tidak masuk akal untuk diterima mahupun dipercayai. Oleh yang demikian, rasionalisme ini didapati merupakan satu aliran fahaman yang tidak boleh diamalkan oleh umat Islam, terutamanya di Malaysia, kerana ianya jelas menunjukkan penentangan terhadap kepercayaan agama Islam yang diamalkan oleh masyarakat Muslim yang mempercayai bahawa wahyu dan mukjizat itu wujud. Namun, ia tidak dapat dilihat secara fizikal, namun adanya dapat dibuktikan melalui Al-Quran dan hadis. Sekiranya diamalkan, fahaman rasionalisme ini mungkin boleh membawa kepada perpecahan kaum dalam kalangan rakyat. Seterusnya, berdasarkan epistemologi dan berlandaskan ideologi rasionalisme yang terdapat di dalamnya menyebabkan wujudnya ideologi-ideologi barat yang bertentangan dengan fahaman agama Islam. Antaranya, liberalisme yang mementingkan kebebasan dan keterbukaan terhadap pemikiran maupun perbuatan. Ini jelas membuktikan fahaman ini salah sama sekali kerana di dalam Islam, umat Muslim bebas melakukan sesuatu perkara. Namun, selagi perkara-perkara terbabit tidak melanggar hukum syarak dan tidak salah di sisi agama Islam. Kesan daripada epistemologi barat seperti ini yang perlu diteliti oleh masyarakat di Malaysia kerana
ia memang tidak membawa kepada kesalahan jenayah, tetapi di sisi agama, ia merosakkan akidah iaitu pegangan seseorang individu tertentu terhadap agama itu sendiri. Implikasi daripada fahaman liberalisme ini ialah mengakibatkan masyarakat bebas melakukan sesuatu perkara yang salah di sisi agama, namun tidak salah di sisi undang-undang negara. Sebagai contoh, masyarakat bebas untuk pergi ke pusat-pusat hiburan seperti kelab malam, sedangkan ia satu tindakan yang salah di sisi agama kerana di kelab malam tiada batas pergaulan di antara lelaki dan perempuan untuk bersentuhan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.